Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Kebiasaannya kita bersiaran 9 hingga 10 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1 serta penseriman secara dalam talian. Saya kira seluruh rakyat Malaysia sudah pun menyaksikan dan mendapat perkabaran berkenaan tentang pelantikan Kabinet baru bagi Kerajaan Madani yang telah pun diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dan selesai atur cara mengangkat sumpah jawatan seperti mana telah pun diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Sri Paduka Baginda Yang-Pertuan Agong. Saya petik sedikit ya dalam tutur kata dan juga pengucapan yang telah pun diungkapkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri yang mana menyinggung keperluan ahli jemaah menteri untuk terus mempamerkan prestasi dan perkhidmatan yang baik kepada rakyat dan negara, dan dimaklumkan tidak perlu ada perubahan pada kabinet di tahun mendatang jika negara berada dalam prestasi baik, memuaskan dan tidak ada tekanan atau permasalahan baru. 4 faktor yang akan menjadi penanda aras dan juga kayu ukur kepada bagaimana mengekalkan komposisi jemaah menteri kabinet yang sedia ada. Namun di sebaliknya itu, signifikan serta impaknya, apakah kita akan menyaksikan dasar inisiatif yang telah dicadangkan oleh pihak kementerian akan diteruskan dan juga ditambah baik. Malam ini saya amat bersati untuk mengalu-alukan dan juga bersama dengan saya di studio pada ketika ini, seringkali bersama dengan kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Dr. Niwandi Mat Nordin, Fellow Operasi Psikologi Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Ada yang terkejut dengan pengumuman itu? Boleh dijangkakan, boleh tetapi jangka, ada juga perkara-perkara yang saya rasa merupakan kejutan, tetapi dilihat satu benda yang saya boleh katakan sebagai sesuatu yang positif. Kita nak tahu yang mana telahan mengena, ya, orang kata skor gol tu, ya. Dan bersama dengan kita secara dalam talian Profesor Dr. Muhammad Fuad Othman, Ketua Kluster Keselamatan dan Kestabilan Negara Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Sebelum siaran kita sudah ada teka-teki, ya, dan ada beberapa tekaan kita yang mengena dan ada beberapa tekaan kita juga mungkin di masa mendatang, siapa tahu, Doktor, kan? Kita akan teruskan perbincangan kita pada malam ini. Dr. Niwandi, secara keseluruhannya, pengumuman ini adalah bersangkutan juga dengan bagaimana gesaan dan juga desakan masyarakat untuk memastikan agar beberapa kekosongan jawatan di portfolio kementerian diisi. Dan ini juga bersandarkan kepada keperluan semasa dan kendak semasa, seperti yang dinyatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa relevan atau rasional kita melihat pada ketika ini rombak gas sebegini, sementara setahun Kerajaan Madani dilakukan pada penghujung tahun 2023, Doktor? Saya rasa apabila kita bercakap tentang rombakan kabinet, tentu benda ni benda yang telah mengujakan ramai pihak, kerana kabar angin ini telah berlaku semenjak sekian lama bahawa akan berada satu rombakan kabinet yang berlaku dalam negara. Tetapi akhirnya apabila ia berlaku, maka di sinilah masyarakat dapat melihat kewibawaan dan bagaimana pucuk pimpinan yang dilantik dan muka-muka baru termasuk menteri dan timbalan menteri serta perubahan-perubahan portfolio-portfolio tertentu boleh memberikan manfaat kepada masyarakat. Kenapa yang penting dalam isu rombakan kabinet ni, setiap kali berlaku rombakan kabinet dia akan ada satu booster. Satu perkara baru, satu bentuk rebranding. Dan setelah setahun berlakunya Kerajaan Madani dan dalam pentadbiran Kerajaan Madani, di sini kita melihat berlakunya satu perubahan yang mungkin dikehendaki oleh rakyat dan dapat dibaca oleh Perdana Menteri Malaysia. Kerana dalam kita menghadapi tahun 2024 dan tentu kita inginkan satu semangat baru, satu dimensi baru, dan kita juga terkesan dengan keadaan geostrategik, konflik-konflik geostrategik, konflik-konflik ekonomi dan perkara-perkara yang berlaku dalam elemen-elemen domestik juga menuntut satu elemen pembaharuan, dan pembaharuan ini saya rasa yang dibaca oleh Perdana Menteri untuk menguruskan. Dan mungkin ia bermula dengan kekosongan kursi yang tinggalkan oleh Salahuddin, Datuk Seri Salahuddin. Bagaimana isu Kementerian Dagangan Negeri dan kos sara hidup dia memulai pada kelompongan itu, tetapi akhirnya ia telah menjermakan banyak juga perubahan-perubahan, ada yang dalam jangkaan, ada yang dalam luar jangka, tetapi secara keseluruhannya ia juga memberikan salah satu bentuk gabungan. Tadi kita lihat ada 2 senator baru yang dilantik, kita lihat banyak timbalan-timbalan menteri dan menteri baru, dan ketara juga berlakunya 2 pemisahan kabinet ataupun 2 pemisahan kementerian yang tidak dijangkakan akan berlaku tetapi berlaku, dan ini memberikan satu reasoning, satu tanda di mana mungkin perkara ini adalah satu pembaharuan yang ingin dicetuskan bagi memberikan satu pengkhususan bidang-bidang kuasa eksekutif yang dicadui oleh menteri-menteri berkaitan. Dan saya rasa ini satu dapatan yang boleh kita lihat. Tetapi sudah tentu apabila benda ini berlaku dalam konteks dan dibincangkan dalam media termasuk malam ini, rakyat dia cukup mudah. Rakyat ingin tahu apakah bentuk perubahan, apakah masa depan daripada pembaharuan kabinet ini, dan bagaimana watak-watak yang telah dibawa ke hadapan oleh Perdana Menteri, yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, dan perubahan-perubahan portfolio ini dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan membawa negara ke arah satu mencuri tanda 2024 dan ayatnya
sehingga ke pilihan raya seterusnya. Menantikan sehingga kepada next term ataupun penggal yang seterusnya, Dr. Fuad, selain daripada berkenaan tentang performance wise ataupun dalam kadar persembahan yang telah ditunjukkan oleh menteri-menteri yang menaungi kementerian sebelum ini, kalau kita sedia maklum sebenarnya komposisi kerajaan perpaduan adalah bersandarkan kepada kerjasama antara parti-parti yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 tempoh hari. Jadi apakah keputusan ini juga turut dibayangi oleh mungkin gesaan pimpinan dan juga pucuk pimpinan parti dalam menempatkan dan juga mengkomposisikan wajah-wajah prolifik parti mereka dalam komposisi Kabinet Kerajaan Madani? Baik, Tuan Ismail, saya rasa Kerajaan Madani ini dia sentiasa akan dihambati oleh dua perkara. Yang pertamanya adalah dari segi kesepaduan kerajaan itu sendiri, sama ada PMX ataupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berupaya untuk memegang semua parti-parti yang bergabung di atas mandat yang telah diberikan oleh bukan orang biasa tapi yang di Pertuan Agong. Dan yang kedua adalah untuk menunjukkan bahawa kerajaan ini boleh berfungsi dan akan menghasilkan gerak kerja yang akhirnya akan memberi manfaat kepada rakyat. Sebab itulah saya tengok dalam rombakan yang telah dibuat oleh PM kita, ada rombakan yang dilihat sebagai rombakan yang strategik dan memerlukan ataupun sebagai tindak balas kepada keperluan semasa. Tetapi ada juga rombakan yang dibuat sebenarnya adalah sebagai untuk memperkuatkan sokongan dan juga dokongan semua parti agar kerajaan ini boleh berfungsi dengan baik dan seterusnya boleh deliver apa yang sepatutnya dibuat menjelang sebelum pilihan raya yang ke-16 itu. Dan itu jelas telah diberitahu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau boleh biarlah ini rombakan yang pertama dan yang terakhir supaya kabinet ini boleh bekerja terus untuk mendahulukan rakyat kan. Kalau kita lihat di luar negara ni, politiking ni dia habis pilihan raya dia habislah. Tapi di Malaysia ni itulah dia keistimewaan dia. Dia politiking ni 24/7, 365 years, 355 days, sehingga kadang-kadang dia boleh melahirkan keadaan yang agak tidak selesa. Jadi itulah saya kira adalah dua perkara yang PM kita telah buat, bukan sahaja untuk buat perubahan untuk demi perubahan, tetapi ada maksud dia dan juga untuk mendepani segala cabaran yang akan datang. Kalau kita lihat tahun 2024 ini dikatakan akan menghadapi banyak pelbagai cabaran, khususnya di pelantar politik antarabangsa, di ekonomi, bahkan juga cabaran dalaman pun masih ada lagi kan. Jadi saya kira kerajaan ini perlu kukuh, perlu diperkukuhkan, perlu disepadukan agar dia boleh dapat berfungsi dan menghasilkan apa yang kita perlu untuk demi rakyat jelata semuanya. Okey. Dr. Niwandi, beberapa kementerian yang mungkin tidak dikatakan baru tetapi mungkin ada yang dijenamakan semula, dikembalikan semula dan juga dipecahkan. Sebagai contoh, Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga YB Nik Nazmi, YB Tuan Gobind Singh Dio dan juga YB Tuan Fahmi Fazil, juga Kementerian Wilayah Persekutuan dikembalikan. Selepas sebelum ini adalah Jabatan Wilayah Persekutuan. Dalam konteks Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga YB Nik Nazmi, sebuah kementerian itu, apakah ia juga bersangkutan dengan suatu perbahasan yang berlaku di Parlimen tempoh hari dalam rang undang-undang berkenaan tentang carbon trading yang mana melihatkan kepada pendirian di peringkat federal ataupun persekutuan antara Sarawak dan juga Persekutuan Tanah Melayu berkenaan tentang bagaimana kita melihat isu-isu carbon trading ini adalah isu-isu yang berkenaan tentang bidang kuasa kerajaan negeri, maka diterjemahkan keputusan itu untuk diambil alih dalam konteks kerajaan persekutuan. Dalam mana-mana gabungan kerajaan, dalam mana-mana pengkhususan perombakan kabinet, sudah tentu akan ada strategi-strategi yang berlaku, sama ada strategi politik, strategi untuk negara dan strategi untuk masyarakat dan rakyat. Dan dalam konteks ini saya amat bersetuju. Dan ini merupakan salah satu perkara yang saya rasa dirangka dengan baik, di mana kita lihat tiada lagi menteri khas untuk Sabah Sarawak, di mana Datuk Seri Fazal bertanggungjawab sepenuhnya ke atas isu-isu Sabah Sarawak. Dan ini amat signifikan sebenarnya. Ia telah memberikan satu ruang kepercayaan di mana timbalan pada menteri-menteri penuh yang diberi untuk mewujudkan satu kementerian baru untuk melihat pada isu-isu berhubung dengan perkara-perkara yang mendatangkan satu isu-isu yang boleh membina ekonomi dan juga mengekalkan
isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah Sarawak itu sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam portfolio yang mungkin masih lagi agak samar kerana ia satu kementerian yang baru ditubuhkan. Tetapi kalau kita lihat dari segi penggunaan tenaga, tidak dari segi jajaran bagaimana kementerian ini boleh gabungkan, sebenarnya ia adalah amat signifikan. Kenapa? Ia memberikan satu mercu tanda trademark atau patent ke atas satu aras tanda penggunaan negara dalam isu-isu berhubung perkara-perkara tertentu, terutamanya dalam isu-isu berhubungan guna tenaga. Kerana kita lihat pada masa hadapan ini merupakan salah satu income generation, salah satu sumber yang boleh mendatangkan pendapatan negara di samping mewujudkan satu peluang yang cukup besar khususnya di Sabah Sarawak. Dan saya rasa perkara ini suatu kekhususan yang perlu dilihat dan dinilai, dan kita juga harus melihat bagaimana apabila berlaku satu perpindahan Kalimantan Nusantara di Kalimantan Timur, ia memberikan salah satu juga ruang untuk membentuk satu sinergi ekonomi di samping juga untuk memastikan keseimbangan kawasan-kawasan Sabah Sarawak di kawasan Borneo di Nusantara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga perpindahan Nusantara itu akan memberikan impak signifikan ekonomi. Kerana dia akan menunjukkan satu bentuk daya saingan, ia akan membentukkan peluang. Tetapi di samping itu juga ia mungkin akan membentuk satu bentuk perlumbaan untuk mendapatkan satu ruang ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan Sabah Sarawak. Dan perkhususan ini penting, dan saya rasa ini satu benda yang telah mengangkat imej Sabah dan Sarawak dan membawa Sabah Sarawak ini di kaca peta Malaysia supaya lebih signifikan, khususnya dalam isu-isu berhubung guna tenaga, perkara-perkara yang berkaitan. Kerana ini adalah satu saya rasa satu kawasan yang cukup fresh, segar, satu sektor yang perlu diterokai, dan saya rasa Datuk Seri Fazlillah Yusof amat berpengalaman. Kerana sebelum ini di Kementerian Perdagangan dan Komoditi kita lihat pelbagai isu dalam Kementerian Perdagangan di situ, dengan ladanya, dengan kelapa sawitnya, dengan getahnya, dengan kayunya, dengan pelbagai isu, dan pengurusan itu telah berjalan dengan saya rasa dengan cukup baik. Dan ini telah memberikan ruang satu tapak foundation ataupun asas kepada Datuk Seri Fazlillah Yusof untuk membawa perkara itu dalam sektor yang lebih besar, khususnya berkaitan dengan Sabah Sarawak. Kerana potensi ini cukup besar dan hanya masyarakat Sabah Sarawak yang dilihat mampu untuk menjana membawa perubahan ini. Dan di sini saya rasa fokusan yang baik itu telah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana melihat bagaimanakah untuk menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan kemajuan di Sabah Sarawak, penggunaan tenaga dan sebagainya. Di samping satu perkara yang tidak perlu kita lupa adalah bagaimana perpindahan Kalimantan Timur, Nusantara di Kalimantan Timur akan membawa ruang perubahan. Dan kita harus ingat, kita akan melihat satu pentakaran Perdana Menteri ataupun Presiden Indonesia selepas 2024 kan, yang mungkin akan melanggengkan Jokowi, sebab mereka adalah satu sistem berdemokrasi berasaskan sistem republik yang berlainan dengan kita, dan Perdana Menteri mereka, Presiden mereka kekal tetap sehingga beberapa tahun, dan tempoh itu akan sampai 2024. Dan telah berlaku juga pertukaran Presiden Philippines di mana Marcos Jr telah menggantikan Duterte, dan peralihan itu berlaku dengan baik. Dan diplomasi awam ini harus dilaksanakan seseorang dengan satu imej yang positif, satu imej yang boleh membawa perubahan dalam sektor itu. Kerana kita tidak mahu Sabah Sarawak ketinggalan, kita tak mahu pengurusan tenaga ini dilihat ke belakang, kerana di sinilah potensi sebenarnya Malaysia untuk melihat itulah sebenarnya aset sumber bahan mentah yang perlu diutilisasikan dengan sepenuhnya. Maka Doktor berpandangan federalisme itu perlu dirapatkan jurangnya melalui suatu proses teknologi baru ataupun tenaga baru yang mana menguntungkan kedua-dua, sama ada wilayah Sabah Sarawak maupun di Semenanjung Malaysia. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar, kita lihat beberapa kuasa ekonomi telah diberikan oleh Sabah Sarawak. Dengan kita lihat bagaimana perjanjian MB 1963, beberapa elemen-elemen otonomi juga diberikan pada Sabah Sarawak. Dan di sini kata Sabah Sarawak boleh menentukan cukai-cukai dan juga perkara-perkara berkepentingan sumber-sumber asli di Sabah Sarawak. Dan ini perkembangan yang harus terus dijana. Kerana kita mahukan pembaruan, kerana sektor ekonomi yang cukup luas dan cukup besar ini diintai sebagai salah satu peluang yang boleh menjana satu bentuk perubahan sistem ekonomi, kitaran masyarakat dan guna tenaga yang lebih baik. Dan saya rasa perkara ini memerlukan satu bentuk kajian daripada pihak universiti, dari satu sokongan daripada pihak-pihak yang berkaitan, supaya benda ini tidak dilihat sebagai satu benda yang boleh diletakkan ke belakang. Dan dengan perkhususannya diletakkan di bawah kementerian baru di bawah Datuk Seri Fazlillah dengan kepakaran yang beliau jana oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi, saya rasa sektor ini akan membawa satu perubahan yang besar, impak yang besar kepada masyarakat Sabah Sarawak, di samping mewujudkan satu diplomasi ekonomi di antara kawasan-kawasan serantau, khususnya di Kalimantan Timur bersama Nusantara nanti. Ya, kemakmuran di kawasan sejiran dan juga kemakmuran di peringkat persekutuan dinikmati bukan saja di peringkat Semenanjung tetapi juga di wilayah Sabah dan juga Sarawak. Dr. Niwadi dan juga Dr. Fuad, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali meneruskan perbualan seketikanya terus bersama dengan Dr. Fuad selepas ini dalam Naratif Khas.
Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tau? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Hai. Tunggu. Okey, mau tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, lele. Ayah, santai say. Mak, ada perempuan tanya. Hello? Cik. Ya. Ya, hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunjuk apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ah. Bersua kembali naratif khas signifikan merombakan kabinet Kerajaan Madani. Ini yang berlangsung seketika tadi pada petang tadi seperti mana yang telah pun diumumkan pada awal tengah hari oleh Yang Amat Perdana Menteri dan diperkenankan oleh Kebun Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jumlah menteri meningkat 28 ke 31, jumlah timbalan menteri meningkat 27 hingga 29. Keseluruhan meningkat 55 kepada 60 komposisi di kabinet. Dr. Fuad, ya, tadi disebutkan berkenaan dipisahkan Kementerian Komunikasi dan Digital kepada Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital dan dikembalikan wajah yang sebelum ini menaungi Kementerian Komunikasi iaitu YB Gobind Singh Dew. Melihatkan kepada komposisi ini, kita sedia maklum juga dalam kerangka komposisinya itu, ya, Kementerian Digital mungkin menaungi MDEC, MCMC dan beberapa institusi di bawahnya, dan berbanding Kementerian Komunikasi, Jabatan Penyiaran, RTM dan beberapa institusi dalam aspek membawa wahana komunikasi dan juga wahana dasar-dasar agenda nasional kepada peringkat akar umbi. Cuma dalam kita melihat kepada melebarkan, ya, komposisi kementerian itu, bagaimana tuntutan yang telah pun ditunjukkan, contoh dalam evolusi digital pada ketika ini, tuntutan digital dan juga tuntutan internet telekomunikasi memungkinkan supaya beban itu dibahagikan kepada dua dan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dr. Fuad. Saya kira dari segi kepentingan era digital ini, kita tidak boleh terkebelakang. Sebab itu saya lihat Perdana Menteri telah memberikan satu fokus yang khusus sebagai contoh perkara-perkara yang berkaitan dengan Internet of Things, kan digitalization. Kalau kita lihat bukan sahaja negara, bahkan
kampus-kampus pun banyaknya ke arah digital kan. Sudah ada cashless dan sebagainya. Jadi saya kira dalam melaksanakan perkara-perkara ini, dia banyak cabaran dan ancaman sebenarnya. Jadi kalau tidak boleh dilaksanakan dengan betul, dia silap-silap boleh memberikan kesan yang agak negatif. Sebab itu saya kira saudara Gobind Singh Nio tu diletakkan di situ supaya dia boleh fokus kan, boleh dipisahkan komunikasi dan hal ehwal digital ini supaya perkara-perkara ini dapat dilaksana dan dijaga dengan baik. Sebab kalau kita tengok sekarang ni cyber security dan sebagainya, ini semua ada kena-mengena dengan digital. Dan bahkan kalau kita lihat zaman peperangan Gaza ini, peperangan TikTok lah, peperangan cyber security dan sebagainya berlaku dengan cukup hebat kan. Jadi saya kira sebab itulah Perdana Menteri telah mengambil keputusan untuk membezakan antara duanya kan, supaya digitalization of the nation itu dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak akan ada kesan-kesan yang negatif. Dan pada masa yang sama juga saya rasa Perdana Menteri memisahkan komunikasi dan digital ini supaya Kementerian Komunikasi ini akan lebih khusus untuk memberi nafas baru, menerangkan apakah dia perancangan, pelaksanaan dan juga segala kejayaan-kejayaan kerajaan. Jadi walaupun kita lihat banyak kejayaan-kejayaan kerajaan, banyak inisiatif yang telah dilaksanakan, tetapi sekiranya rakyat tidak nampak perkara itu telah dilaksanakan, maka mungkin rakyat akan rasa kerajaan ini tidak menjalankan apa-apa kan. Sedangkan kalau kita lihat dari segi insentif-insentif cukup banyak kan. Sebagai contohnya apa yang Perdana Menteri telah umumkan semasa bajet baru ini, dan begitu juga pelbagai pengumuman yang telah diadakan. Jadi sebab itulah saya kira Perdana Menteri merasakan penting untuk memisahkan di antara digital dan juga komunikasi. Sebab kita ke arah satu zaman yang tidak boleh lari daripada dua perkara ini kan. Dan kalau kita tahulah the advance of communication ini, dia menghambat manusia supaya kita lebih cepat dalam merancang dan bertindak. Bukan saja merancang tetapi bertindak. Sebab apa? Akhirnya rakyat dia akan melihat apakah tindakan-tindakan dan hasil yang dapat kita perolehi. Ya, begitu ya. Ya, mengembalikan semula mantan Menteri Komunikasi kepada portfolio Kementerian Digital, ini mungkin mengukuhkan portfolio ataupun kekuatan Kabinet Kerajaan Madani, Doktor? Ya, saya kira seperti mana yang saya kata awal tadi, ada pelantikan itu dia bersifat strategik, leadership dan sebagainya, tetapi ada juga pelantikan itu bersifat kepentingan pentadbiran dan juga politik. Sebab apa? Akhirnya kerajaan ini kena sentiasa dilihat sebagai kerajaan yang kukuh, yang boleh berdiri dengan kuat. Oleh yang itu dia boleh buat dan laksanakan polisi-polisi yang boleh memberikan manfaat. Sebab itu saya kira dalam banyak hal kita lihat Perdana Menteri ini dia banyak berkira-kira dalam membuat sesuatu. Bahkan kalau kita lihat sudah lebih setahun barulah dilaksanakan apa yang kita panggil sebagai rombakan kabinet ini. Sedangkan orang dah tanya lama dah bila nak buat. Tetapi saya kira wisdom yang ada pada Perdana Menteri ini, dia melihat dan merancang agar apa sahaja pertukaran yang dilaksanakan itu akhirnya akan memberikan kebaikan kembali kepada rakyat. Buat apa kita tukar selalu tapi akhirnya kerajaan itu tidak berfungsi kan. Yang penting kerajaan ini dapat dilihat sebagai boleh bergerak. Ya, sebelum ini beliau yang menginisiat atau menginisiatifkan berkenaan tentang kawasan larangan merokok yang melihatkan kepada radius itu, dan juga Datuk Jo ataupun kita panggil Abang Jo, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, yang dilihat sebuah ataupun seorang nama yang cukup prolifik, kuat, tetapi ditempatkan di Kementerian Perdagangan dan Komuniti. Ramai menjangkakan di Kementerian Keuangan. Jadi dua nama ini keputusan yang radikal dibawa untuk mengembalikan semula dalam kabinet. Kalau kita lihat Datuk Seri Zulkifli mungkin tidak ada banyak kejutan kerana telah dijangkakan dengan pengalaman yang ada isu COVID-19, dan beliau juga perkara yang cukup sensitif dengan perkara-perkara berhubung dengan larangan merokok dan sebagainya. Tetapi pengatacaran yang lebih besar adalah bagaimana untuk membawa negara untuk bersedia dengan pasca pandemik
COVID-19. Kerana setelah kita berada dalam episod endemik, kita lihat perkara-perkara yang telah dibincangkan pada awal dulu. Perkara-perkara berhubung dengan isu vaksinasi, perkara dengan kita punya contact trace control, satu bentuk pusat sinergi yang kita panggil sebagai pusat kawalan setempat regional yang perlu diwujudkan di peringkat ASEAN. Dan sebenarnya ia telah juga diwujudkan dengan satu perkara yang juga baru-baru kita lihat sebagai isu perwataan undang-undang antarabangsa terhadap isu-isu kesihatan, yang juga menjadi salah satu perkara yang dibincangkan luas di dalam masyarakat berhubung dengan bagaimana perlunya wujudnya satu campur tangan daripada pihak antarabangsa untuk menentukan apakah hala tuju kita punya elemen perubatan dan kesihatan, dan ia memerlukan satu watak yang saya rasa perlu tegas. Ini terbalik kepada mantan menteri sebelum ini. Kerana ia memerlukan satu watak yang perlu tegas, satu watak yang boleh menganalisa perkara-perkara yang terhadapi. Sebab saya amat suka dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan ada masalah-masalah di Kementerian Kesihatan ini yang diwarisi. Dan ada masalah-masalah benda yang baru yang perlu dinilai dan lihat secara konstruktif dan membina. Lebih kurang situ saya ungkaikan. Dan ini memberikan salah satu tanggapan kerana perlunya wujud satu karakter, satu kumpulan ataupun satu pasukan yang berpengalaman. Bukan kita tidak menidakkan Menteri Kesihatan lepas, tentu banyak pembaruan juga jasa diperlukan. Tetapi dalam menepani era-era cabaran moden, khusus dengan isu-isu kegusaran masyarakat, apabila dilihat berlakunya campur tangan masyarakat antarabangsa dalam sektor-sektor berhubung industri-industri perubatan negara, dengan perjanjian-perjanjian yang baru-baru ini telah dikemukakan bantahan dengan secara besar-besaran oleh masyarakat, kumpulan-kumpulan NGO dan sebagainya. Dan juga bagi membawa pada perkara-perkara selaras dengan bagaimana akta-akta yang telah diluluskan di bawah-bawah Parlimen yang diusahakan oleh menteri yang lepas. Dan GEG adalah satu perkara yang saya rasa mungkin ditinggalkan, sebab yang paling penting adalah bagaimana memastikan elemen rangan merokok dan nikotin itu, di mana cecairan seperti penggunaan vape itu harus diletakkan sebagai satu kesalahan kerana ia memerlukan satu perundangan dan telah diwujudkan satu akta baru-baru ini yang diusahakan oleh mantan menteri untuk melihat berlaku. Tapi inilah kesinambungan yang perlu diwujudkan dalam elemen kesihatan, kerana elemen kesihatan setelah pandemik COVID-19 telah menjadi salah satu kementerian yang cukup induk di segi pandangan masyarakat. Kerana kita lihat semenjak COVID-19, ia bukan lagi sebuah kementerian yang boleh dilihat sebagai kementerian. Mungkin sebelum ini penting, tetapi ia lebih kementerian yang boleh mencetuskan persepsi terhadap pentadbiran tata kelola sesebuah kerajaan, termasuk kerajaan madani. Ramai yang menuntut isu doktor kontrak diselesaikan. Betul. Dan disebabkan ini, ia memerlukan satu bentuk pengurusan, satu bentuk persediaan dari segi persepsi, kawalan kesihatan, isu-isu berhubung berkemudian berlakunya penularan penyakit-penyakit pandemik baru dan kita harap tidak berlaku seperti COVID-19. Dan perkara-perkara ini memerlukan satu bentuk sinergi ataupun satu bentuk mungkin saya rasa pengalaman yang boleh dilakukan dengan membawa kembali mantan menteri kepada portfolio tersebut. Datuk Seri Johari pula bagaimana? Saya rasa perdagangan dan komoditi. Datuk Seri Johari ini saya rasa seorang yang kalau kita cakap memang dikenali, cukup dikenali dalam negara, tetapi apa yang menarik tentang Datuk Seri Johari ini, beliau boleh mengadaptasi dan boleh duduk di mana-mana. Sepanjang karier politiknya, saya melihat pada apa yang berlaku pada Datuk Seri Johari ini, beliau boleh memastikan apa-apa perkara yang dilakukan akan ada satu pasukan yang bersama dengannya untuk memberikan pengkhususan berhubung satu perkara. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang menarik dengan Datuk Seri Johari, sebab di sebuah kementerian yang diwarisi oleh Datuk Seri Fazilah Yusof yang telah mainkan peranan yang cukup baik, Datuk Seri Johari Abdul Ghani ini memerlukan satu watak, kerana ini adalah sebenarnya satu sumber kekuatan. Dan kita lihat isu-isu ancaman kelapa sawit, isu-isu berhubung industri kenaf, isu berhubung industri lada yang telah dibangunkan dengan baik oleh Datuk Seri Fazilah memerlukan kesinambungan, khususnya isu berhubung cabaran-cabaran minyak-minyak kelapa sawit kita, industri kelapa sawit kita yang sekarang ini sedang diserang oleh golongan-golongan masyarakat antarabangsa, khususnya atas kepentingan untuk menjatuhkan industri sawit itu bagi menaikkan industri-industri berasaskan soya mereka di khusus negara-negara barat. Dan perkara ini telah dibincangkan dan kita ada kerjasama baik dengan India, kita ada kerjasama baik dengan rakan-rakan serantau, khususnya dengan Indonesia dan juga dengan Thailand, bagi memastikan industri kelapa sawit ASEAN dan Asia ini terus boleh mengungguli ataupun secara boleh kita katakan melawan gerak saraf dan juga serangan-serangan propaganda yang mungkin boleh dilancarkan. Dan saya rasa Datuk Seri Johari Abdul Ghani orang yang sesuai untuk memberikan pengurusan seperti ini sebagaimana dilakukan dari Datuk Seri Fazilah Yusof. Masih terlalu awal untuk menjaga prestasi. Tapi inilah perkara-perkara yang perlu dilihat. Kita boleh berikan 6 bulan? Betul? Saya rasa tidak sampai 6 bulan. Kerana dia terus masuk ofis, dia kena terus pecut. Alright, kita tengok nanti bagaimana antara prestasi dan juga penilaian prestasinya. Kita nak berehat seketika, sekembalinya dalam Naratif Khas. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir.
simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Ia mempunyai bulu-bulu halus dan bila matang berwarna oranye kemerahan. Ini dia tak cukup matang lagi. Buah strawberry guava ni boleh dimakan secara segar ataupun tidak? Kalau boleh petik macam ni, makan terus. Boleh ke? Biji buah melinjau. Biji berwarna hitam yang dah cukup masak ranum. Fungsi kita genting ni adalah untuk melembutkan kulit dan juga isinya. Membuatkan rasanya lebih manis. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Besok kembali naratif khas signifikan rombakan Kabinet Kerajaan Madani, Dr. Fuad. Kita juga menyaksikan kerjasama ini sebenarnya adalah kerjasama berasaskan parti politik, UMNO, PH dan juga beberapa parti-parti lain yang membentuk kerajaan perpaduan dalam konteks Kerajaan Madani ini. Perubahan yang signifikan kita menyaksikan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Datuk Seri Muhammad bin Hassan dan juga Datuk Seri Khalid Nordin, nama-nama signifikan dalam UMNO yang hanya bertukar sesama 3 serangkai itu, boleh dikatakan sebegitu. Maka pertukaran itu ada yang menyatakan mengapa perlu sedemikian, sedangkan mereka dikatakan menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam menerajui kementerian masing-masing. Jadi apa mungkin kita boleh memberikan rasional di sebalik pertukaran yang berlaku antara 3 nama besar ini? Baik, saya kira sebenarnya apa yang cuba dibuat oleh Perdana Menteri adalah cuba mengubah kembali, mengolah kembali komposisi kabinet itu supaya dia akan menepati apa yang PM itu mahu. Sebagai contoh, dalam ucapan awal Perdana Menteri sebelum dia mengumumkan senarai itu, dia sendiri telah memberitahu bahawa pentingnya hubungan antara bangsa itu kepada Malaysia. Kan kalau kita lihat Malaysia bukan sahaja dia berurusan dengan dalam negara, tetapi ada 3 kelompok utama. Yang pertama kalau kita lihat adalah kelompok negara-negara ASEAN. Sebab Malaysia ini daripada dahulu lagi konsep dia adalah mendahulukan hubungan negara Malaysia dengan negara-negara ASEAN 10+1 sekarang ini kan. Jadi sebab itu dia memerlukan seseorang yang boleh menyatukan dan memberikan pandangan dan menyebarkan apakah yang Malaysia mahukan. Dan kumpulan yang kedua yang saya kira
sangat penting pada kita ini adalah hubungan dengan negara-negara Arab sebagai contohnya. Sebab apa, kalau kita lihat Perdana Menteri kita pun dari segi dahulu lagi memang agak tersohor dengan hubungan dengan negara-negara Arab, dengan Qatar, dengan Arab Saudi dan sebagainya. Jadi Malaysia dari dahulu lagi berada di hadapan khususnya dalam isu-isu human right kan. Kalau kita lihat sekarang ni dengan apa yang berlaku di Gaza dan sebagainya, Malaysia itu biasanya akan selalu ke hadapan. Bahkan dalam semua ucapan-ucapan Perdana Menteri baru ini, dia menceritakan peri pentingnya itu. Dan yang ketiga, hubungan kita adalah dengan negara-negara barat lah, dengan western countries lah, yang mana itu akan juga membantu sebab apa, mereka ini adalah antara rakan-rakan niaga, rakan-rakan perdagangan yang besar. Dan selain daripada itu, yang keempat adalah negara-negara yang lain lah, maknanya negara-negara Afrika dan sebagainya. Jadi sebab itu saya kira Perdana Menteri mahukan seseorang yang mempunyai jangkauan rangkaian yang luas dan boleh menyampaikan apa yang PM dan juga kerajaan mahukan. Dari segi Datuk Zamri ini dulu pun kita tahu beliau berasal daripada golongan akademik, daripada 2A dan sebagainya, maka saya kira ibarat tidaklah janggal untuk beliau berkhidmat di KPT. Sebab KPT itu bahkan seperti rumah kedua beliau. Dan saya kira oleh kerana pengalaman yang ada pada Datuk Seri Zamri itu telah membuatkan dia adalah calon yang sesuai untuk menduduki KPT. Dan saya kira banyak pembaruan-pembaruan yang pastinya boleh dibawa oleh Datuk Seri Zamri, sebab kita lihat KPT juga ada pelbagai agenda yang perlu diketengahkan dan diteruskan, dimajukan. Ada agenda memperkukuhkan akademik, agenda memperkukuhkan kaki tangan akademik itu sendiri, dan juga yang jangan lupa agenda untuk menaikkan gaji para pensyarah sebagai contohnya. Ini adalah isu-isu yang saya kira Datuk Seri Zamri akan ambil peduli selepas daripada ini. Dan dari segi Datuk Seri Khalid Nordin, apa yang kita boleh kata? Beliau adalah seorang yang berpengalaman, seasoned politician, yang mana di mana sahaja beliau diletakkan, dia berupaya untuk memandu dan memimpin kementerian itu. Dan saya kira dalam keadaan kita yang sentiasa kena siap siaga dalam isu-isu keselamatan, pastinya Datuk Seri Khalid Nordin boleh memberikan nafas baru, kan, satu perspektif baru. Sebab kalau kita lihat zaman dahulu ni Kementerian Pertahanan kadang-kadang pelbagai isu yang telah diketahui kan, bahkan telah disebut oleh Perdana Menteri contohnya, isu-isu komisen dan sebagainya, whatever lah yang dahulu-dahulu kan. Jadi mungkin saya kira dengan adanya Datuk Seri Khalid Nordin di situ, dia akan memberikan satu impetus ataupun satu nafas baru dalam ke arah pentadbiran. Yang paling penting juga adalah menaikkan juga dan menjaga welfare dan kebajikan tentera dan sebagainya. Saya kira Dr. Fuad, tiga perkara itu. Tadi Dr. Niwandi mengatakan isu di kementerian ini bersifat hereditary ataupun diwariskan. Ada beberapa mungkin lakuna ataupun isu-isu berbangkit yang masih tidak selesai. Di peringkat Kementerian Pertahanan, kita sudah maklum isu penyiapan aset dan juga perolehan. Ini banyak dibahaskan di Parlimen, malah dimainkan oleh pihak pembangkang. Jadi apa sudah bersedia kita melihat sosok tubuh yang baru ini akan menjawab persoalan-persoalan penting di Parlimen berkenaan tentang isu-isu perolehan aset Kementerian Pertahanan nanti? Saya kira dengan pengalaman pentadbiran dan politik yang ada pada Datuk Seri Khalid, dia akan berupaya untuk membawa dan memimpin Kementerian Pertahanan kepada yang lebih tinggi. Kalau kita lihat kita punya pembagian GDP kepada pertahanan cukuplah rendah, kan bawah daripada 3% kalau kita tak silap saya lah. Sedangkan keperluan kepada pertahanan itu sentiasa berkembang. Kita sekarang ini bergerak ke arah digital dan mechanization of military kan. Tidak perlu kepada jumlah tentera yang ramai, tetapi perlukan kepada teknologi yang tinggi. Jadi saya kira Datuk Seri Khalid Nordin boleh berupaya membawa perkara-perkara itu, dan yang pentingnya menyediakan angkatan tentera kita ini supaya dia ampuh kan. Kalau kita tengok dalam senarai negara-negara ASEAN, jangan kata cerita Asia lah, di negara-negara ASEAN kita bukanlah berada di top 3 kan. Jadi saya kira walaupun kita sentiasa mengamalkan dasar prosper thy neighbor, bersahabat dengan semua orang, tetapi saya kira dari segi pertahanan itu sendiri,
perlulah diperkukuhkan. Dan kalau kita lihat sekarang ni, pertahanan itu bukan sahaja pertahanan fizikal, tetapi juga pertahanan digital, security dan sebagainya. Itu semua saya kira akan masuk di bawah lembayung Kementerian Pertahanan. Jadi saya kira insya-Allah kita akan melihat banyak lagi pembaruan dan kebaikan yang akan cuba diketengahkan oleh Datuk Seri Khalid, insya-Allah. Dr. Niwadi, saya tertarik nama baru yang diumumkan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai di portfolio Kementerian Keuangan. Beliau merupakan mantan CEO EPF, merupakan seorang anak figura yang prolifik, pengerusi Petronas sebelum ini. Ini adalah kita mengambil kira dalam konteks kepakaran teknokrat untuk menerajui Kementerian Keuangan, membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX dalam konteks pengurusan keuangan negara. Apa ia sesuai dan juga berasional melihatkan kepada kredibilitinya itu? Apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 semasa beliau mengumumkan barisan kabinet yang dirombak pada hari ini, beliau mengatakan memerlukan sokongan. Ayatnya adalah sokongan daripada golongan-golongan yang cukup mahir dalam isu-isu berkepentingan negara dan pengurusan kewangan yang baik, khususnya dalam isu kita, dalam isu KWSP. Dan Datuk Seri Amir Hamzah saya rasa merupakan salah satu calon yang sesuai. Sudah tentu kerana keterbolehannya juga hasil daripada pengaruh daripada legasi kepimpinan yang wujud dalam elemen berhubungan dengan kepentingan ekonomi negara, iaitu ayahnya sendiri. Tetapi beliau juga telah membuktikan yang beliau mampu untuk mengundi sebuah institusi yang memegang satu reserve ataupun simpanan yang besar untuk rakyat Malaysia. Dan saya rasa ini amat penting kerana kita lihat pengukuhan mata wang US dollar yang cukup telah memberikan impak ataupun signifikasi yang besar kepada kedudukan mata wang negara-negara serantau, khususnya juga pada Malaysia, negara ASEAN, di mana juga wujudnya di kalangan negara-negara BRICS untuk menukar hala tuju penggunaan mata wang US dolar itu ataupun dolar US dalam pengurusan internasional ataupun pengurusan kewangan, kerana ia telah menghimpit mata wang lain supaya jatuh dengan agak mendadak. Dan kita juga terkesan, saya rasa ini memerlukan satu bentuk strategi untuk pengawalan inflasi, untuk memastikan liquidity of cash, kecairaan tunai itu juga boleh mengubah kehidupan rakyat Malaysia, di samping kita melakukan satu anjakan pukulan ringgit dengan satu nilai strategi yang cukup besar. Dan ini bukan perkara mudah. Kita memerlukan satu dapatan reserve yang sempurna kerana kita mempunyai satu reserve yang baik dalam negara, tetapi kita juga terberkait dengan satu hutang negara yang cukup amat tinggi. Dan tapi yang paling penting, masyarakat sentiasa mahukan kecairaan tunai. Dan kecairaan tunai ini perlu dilakukan dengan satu perkara yang cukup bersrategi, dengan kadar semalaman OPR kita yang perlu dinilai dengan kadar inflasi dan juga pertumbuhan pada masa depan yang dijangka unjurannya yang perlu dilihat apakah kadar-kadar yang perlu disesuaikan untuk negara. Dan saya rasa ia memerlukan satu aspek pengurusan yang cukup penting dalam pengurusan susul strategi negara, kerana kita juga berada pada keadaan geostrategik, satu tekanan peperangan di antara Ukraine dan Rusia, dan kita melarat kepada peperangan konflik di antara Gaza dan Israel yang masih tidak berkesudahan. Dan ini akan memberi juga satu tekanan ekonomi, dan diplomasi ekonomi juga penting. Bagaimana pengurusan kewangan negara, bagaimana untuk memastikan kecairan tunai masyarakat, bagaimana memastikan keapungan sistem-sistem harga barang, inflasi dan susur galur tunai dalam negara itu boleh dijalankan dengan sempurna. Dan sudah tentu ia memberikan satu tekanan ekonomi yang amat besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana bukan mudah. Kerana apabila kita bercakap tentang subsidi, dan tentu kita telah pergi pada subsidi tersasar. Tapi apabila kita pergi pada subsidi tersasar, apakah jaminan ia juga boleh mampu memulihkan ekonomi negara dengan keadaan ataupun menurunkan harga barang yang mungkin tidak boleh dikawal tanpa satu bentuk kawal sedia yang cukup baik oleh pihak kerajaan. Jadi inilah saya rasa perkara yang perlu diperlihat, dan tentu kita ingin melihat satu impak yang baik dengan imej yang ada pada watak beliau sebagai mantan kepada KWSP, CEO pada KWSP, dan juga legasi kepimpinan yang wujud daripada sudah tentu nama yang cukup tidak asing lagi di kalangan masyarakat Malaysia, iaitu ayahnya. Tetapi inilah saya rasa satu tekanan yang bukan bagi saya satu cabaran yang dilemparkan, bukan satu jawatan yang diterima. Dan saya rasa rakyat Malaysia juga harus berterima kasih kerana beliau telah menyahut cabaran ini dan lantikan sebagai senator. Saya rasa satu perkara yang perlu kita lihat, dan ia amat signifikan dalam memastikan hal tuju ekonomi negara pada masa hadapan. Okey, pandangan yang konklusif Dr. Niwadi. Kita akan berehat seketika. Kembali nanti saya akan menyoalkan berkenaan tentang bagaimana impak keseluruhan perubahan dan juga rombakan Kabinet Kerajaan Madani ini dalam konteks prestasi ekonomi negara, dan juga dalam minggu yang mendatang bagaimana ia akan mencorakkan satu persepsi antarabangsa kepada tata kelola dan juga kepimpinan, konteksnya Kerajaan Madani. Semuanya seketika nanti. Siren amaran awal banjir
ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Bersua kembali naratif khas pada malam ini. Impak dan juga kesannya atau signifikannya mungkin ini mempersediakan kerajaan dan juga rakyat serta keseluruhan negara kepada apa yang bakal berlaku pada tahun hadapan. Dr. Fuad, tahun hadapan kita menyaksikan akan pelaksanaan padu identiti digital nasional secara berperingkat, beberapa inisiatif kerajaan, rasionalis subsidi yang akan dilaksanakan secara berperingkat dan juga beberapa pengumuman-pengumuman penting, malah isu berkenaan tentang kekurangan makanan ataupun inflasi, defisit dan sebagainya. Maka apa keputusan ini tepat untuk melakukannya dan rombakan ini sebelum kita bersedia kepada beberapa inisiatif dan juga projek-projek mega yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan menjelang 2024? Jadi saya kira Tuan Ismail, apa yang telah dilaksanakan oleh PMX ini, yang dirancang dan dilaksanakan ini sebenarnya saya kira akan memberikan satu lonjakan yang baru yang sangat-sangat diperlukan oleh negara kita supaya membawa kita keluar daripada kesan dan dampak COVID-19 ke arah perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Tuan tadi. Jadi antara perkara yang penting saya kira kita boleh senaraikan 3-4 perkara lah yang perlu sangat-sangat untuk diambil perhatian oleh kerajaan pimpinan PM kita. Yang pertamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang ampuh, yang kuat, kerana daripada pertumbuhan yang baik itu akhirnya dia akan memberikan keyakinan bukan sahaja kepada pelabur dalaman tetapi yang lebih penting juga adalah pada pelabur-pelabur luar. Dan pelabur-pelabur luar ni kita harapkan bukan sahaja pelabur-pelabur bagi peringkat jangka masa pendek tetapi juga pelabur-pelabur yang akan datang untuk jangka masa yang panjang.
Dan yang kedua pula adalah saya kira antara isu yang betul-betul kita perlu fokuskan adalah dari segi food security ataupun security makanan. So apa kita lihat Malaysia ini dalam keadaan yang mana kita terlalu bergantung sangat kepada import daripada luar untuk makanan kita. Sebagai contohnya, industri padi kita hanya boleh supply lebih kurang 30-35% saja daripada penggunaan tempatan. Jadi saya kira itu perlulah ada lonjakan. Kita pun dah tahu bahawa kerajaan sudah mula banyak projek sebagai contoh di Sabah dan Sarawak untuk membuat penanaman padi secara besar-besaran dan sebagainya. Selain daripada itu, food security ini adalah penting supaya kita ni tidak terperangkap dengan masalah di antara bangsa, kan. Kalau contoh, kalau kita lihat masalah gandum, dia akan terperangkap dengan masalah di Ukraine dan sebagainya. Beras kita akan sentiasa bergantung pada Pakistan, India, Vietnam dan sebagainya. Jadi kita kena perlu self-sustain ataupun kita perlu ada daya kehidupan kita yang sendiri untuk penting itu. Yang ketiga, saya kira juga yang perlu dilihat oleh kerajaan adalah bagaimana untuk meningkatkan kebajikan rakyat itu supaya ia commensurate dengan keadaan yang ada sekarang. Kita tahu bahawa cost of living ataupun kos kehidupan sekarang cukup tinggi, maka saya kira kerajaan telah pun bersedia dengan perancangan agar kos ini dapat diimbangi. Mungkin tidak dapat diatasi sepenuhnya dalam masa yang terdekat, tetapi sekurang-kurangnya dapat diapungkan ia supaya ia tidak terlalu menghempit dan boleh memberikan satu ruang untuk rakyat kita untuk berjuang kehidupan seharian. Kita tengok hasil daripada COVID-19 hari itu, banyak industri kedai-kedai kecil yang telah terpaksa tutup, kan. Jadi kita mahukan agar kerajaan memberikan suntikan yang signifikan untuk restart balik semua perusahaan-perusahaan perniagaan yang kecil ini. Jadi saya kira itulah di antaranya, dan kita berharap juga dengan kabinet yang baru ini, dia akan menaikkan profil negara Malaysia ini di peringkat antarabangsa. Kan Malaysia ini dari dulu lagi kita sentiasa berada di dalam the good books of nations lah, maknanya. Kan kita sentiasa ada hubungan yang baik. Kalau dari dahulu orang tak berkawan dengan China, kita dah berkawan dengan China. Kan orang tak berkawan dengan Amerika, kita masih lagi mempunyai hubungan yang baik. Walaupun banyak perbezaan kita, tetapi pada hakikat perdagangan mungkin kita terpaksa bersama. Jadi saya kira itulah dia profil yang perlu dipertingkatkan supaya akhirnya dia boleh membuahkan hasil, sebagai contohnya FDI dan sebagainya. Tuan Ismail. Okey, satu kesimpulan yang cantik, menarik untuk kita tutup naratif pada malam ini. Saya dapatkan juga pandangan Dr. Nirwandi yang boleh kita rangkumkan di peringkat global pada ketika ini. Kalau kita hanya memandang isu domestik, mungkin kita banyak bercerita berkenaan tentang isu kelangsungan rakyat dan juga negara. Tetapi di peringkat global lebih meluas. Di peringkat ASEAN saja, isu Myanmar tidak lagi selesai dalam kalangan pemimpin ASEAN. China, Taiwan, Israel, Palestin, malah isu pendirian Amerika Syarikat dan terus-terusan menyokong rejim Zionis Israel, dan juga mungkin perpecahan dalam kalangan negara Eropah terhadap beberapa pendirian-pendirian diplomatik dan juga antarabangsa. Dan ini kita perlu bersedia kerana na'udzubillah min zalik, 2024 mungkin akan menjangkakan di peringkat antarabangsa itu lebih sukar dalam aspek diplomasinya, Doktor. Kalau kita lihat dalam dasar Keselamatan Negara 2021-25 yang dibangunkan oleh Majlis Keselamatan Negara, dia ada satu terma kita panggil sebagai keselamatan menyuruh. Dan aspek keselamatan menyuruh ini sebenarnya menjurus kepada isu-isu berhubung keselamatan, sama ada daripada isu kedaulatan wilayah sampailah kepada keselamatan rakyat dan pengiktirafan masa. Ada 9 teras keselamatan negara sebenarnya yang bangunkan untuk 2021-25. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat dari segi aspek keselamatan rakyat ini juga membawa kepada isu-isu berhubung kepentingan Malaysia untuk dikenali sebagai sebuah negara yang tersohor dalam konteks-konteks tertentu. Kita ada Menteri Pertahanan yang baru, mungkin meneruskan legasi yang telah wujud pada sekian lama, memperkasakan balik institusi pertahanan negara. Kita ada isu-isu berhubungan dengan Kementerian Luar Negara yang mungkin boleh melihat pada diplomasi awam bagaimana untuk pengurusan konflik-konflik kemanusiaan sejagat seperti mana yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ibrahim yang merupakan satu kuasa untuk kita menukar persepsi dunia terhadap isu kekejaman Israel terhadap Gaza sebagai contoh. Dan kita ada isu-isu rantau ASEAN yang masih belum selesai. Myanmar masih lagi di bawah kuasa junta dan kita ada isu ketegangan konflik yang mungkin boleh cetus pada bila masa di ASEAN. Dan ini merupakan salah satu peluang untuk Malaysia mencipta legasi sebenarnya. Tetapi yang paling penting ia harus digabungkan dengan apa yang dimaukan oleh rakyat di bawah. Kerana keseimbangan ini penting. Kerana kita perlu bentuk satu bentuk korelasi
satu bentuk kesinambungan dengan tadbir urus yang baik, tata kelola baik dengan imej persepsi yang kita ingin bangunkan di mata dunia tanpa meminggirkan masyarakat yang sentiasa mahukan sesuatu benda perubahan. Tapi masyarakat juga harus faham kerana setiap perubahan, setiap perkara yang datang secara percuma itu juga tidak akan berikan kesan kerana telah terbukti apabila berlaku satu elemen sosialis kebajikan secara menyeluruh maka sesebuah negara itu akan mudah dihimpit dengan kebelenggu kemelesetan ekonomi yang akhirnya akan menjatuh negara seperti mana beberapa kes yang telah kita lihat di luar negara, negara-negara yang runtuh disebabkan elemen kebajikan, keretaluan hingga memastikan masyarakat akhirnya dihimpit oleh masalah ekonomi apabila kerajaan berlaku satu kemelesetan ekonomi pada kerajaan. Jadi dia adalah satu-satu bentuk pakej sebenarnya. Dan mungkin rombakan kabinet ini boleh kita lihat dan kita nilai terutamanya oleh dua kementerian yang telah dipisahkan yang menjadi sekarang sebagai 4 menteri iaitu di bawah peralihan tenaga kan dan di bawah Datuk Seri Fadilah Yusof dan bawah Datuk dan bawah Yang Mat Azmi dan sebagainya. Dr. Niwandi, ada 3 kementerian yang dianggap paling utama dalam isu-isu nasional dan masih mengekalkan wajah yang sama, MITI, Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan, YB Muhammad Sabu, YB Tengku Zafrul dan juga YB Rafizi. Jadi mengekalkan mereka ini membawa kepada suatu lagi harapan dan juga jangkaan rakyat untuk mereka menyelesaikan isu-isu di 3 kementerian yang dianggap besar kepada kelangsungan ekonomi dan juga kelangsungan survivability masyarakat. Sudah tentu kalau kita lihat isu rombakan kabinet ini ramai akan tengok siapa yang kena siapa tak kena. Dia macam kita di mana-mana peringkat ialah tu benda yang menimbulkan keturjaan. Tapi adakah ini membuktikan bahawa kementerian itu berjalan dengan baik? Mungkin ya ataupun mungkin memerlukan pembaharuan. Tetapi inilah yang dinilai yang dimahukan oleh masyarakat dan rakyat, khususnya isu-isu berhubung ketajaman makanan, isu-isu berhubung kemasukan pengurusan pelancong-pelancong, bukan sektor ekonomi, menjana balik ke ekonomi-ekonomi kita lihat apa yang berlaku di Langkawi yang dikatakan melakukan satu kemerosotan dan kemurungan ekonomi dan kita lihat di negara-negara di tempat-tempat tertentu dan ini memerlukan satu penambahbaikan yang mahu dicetuskan oleh rakyat kerana sektor ekonomi berkepentingan masyarakat itu harus dijaga tetapi paling asas adalah keselamatan menyeluruh. Bagaimana memastikan keselamatan makanan, bagaimana rakyat mempunyai satu duit yang cukup dan bagaimana memastikan keseimbangan ekonomi negara itu berada di satu keadaan yang mungkin tidak prime, mungkin tidak di pihak yang tertinggi tetapi mencukupi untuk kita meneruskan kelangsungan hidup dan kekal di antara negara ASEAN yang cukup hebat dan baik dan juga kelangsungan dalam menguruskan persepsi dunia terhadap kekajaman manusia sedekat. Dan saya rasa perkara ini satu perkara yang berkait antara beberapa kementerian-kementerian induk yang penting dan dekat dengan masyarakat. Ia bukan satu benda yang komprehensif, bukan mudah untuk mentadbir negara, tapi mereka yang telah diberikan peluang, mereka yang telah diberikan mandat untuk menguruskan negara, inilah peluang untuk mereka berkhidmat dengan masyarakat yang baik. Sebelum terlupa, saya ringkas setahun Kerajaan Madani. Berapa rate card yang boleh diberikan? Memuaskan, baik, cemerlang? Saya boleh katakan memuaskan, tetapi kita harus terus berusaha untuk memastikan ia pergi ke arah kecemerlangan. Okey. Terima kasih Dr. Niwandi kerana bersama dengan kami satu pandangan yang konklusif dan menarik untuk kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih kepada Dr. Fuad secara dalam talian bersama dengan kita. Walaupun pandangan itu boleh kita sama-sama kongsikan dengan penonton kita pada malam ini. Terima kasih kepada yang menonton kami dalam Natifas. InsyaAllah selepas berlakunya rombakan Kabinet Kerajaan Madani, ini adalah suatu lagi survivability dan juga usaha yang Amat Perdana Menteri dalam merajui Kerajaan Madani bagi memastikan setiap apa juga keputusan itu akan diberikan manfaatnya kepada rakyat. Terima kasih. InsyaAllah kita bersama kembali dengan itu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.